Okey. Itu dah kita dapatlah sikit sebanyak perkembangan terkini kan mangsa banjir ni. Pengalaman mereka sendiri itu amat berharga untuk kita kongsi kepada anda semua supaya ialah tidak berada dalam situasi sama seperti mereka. Kita dapat mungkin sekurang-kurangnya kurangkan sedikit kesulitan disebabkan oleh ialah situasi banjir dan sebagainya. Yang mungkin boleh membawa kepada perasaan trauma. Betul. Itu antara perkara yang perlu kita berikan perhatian untuk kita membantu mangsa-mangsa banjir di luar sana menghadapi pasca banjir ini dari sudut emosi, mental dan juga psikologi mereka. Jadi pada hari ini kita bawakan Datuk Dr. Abdul Halim Mohamed Hussein, Presiden Persatuan Kaunseling Antarabangsa Malaysia untuk kita berbicara berkenaan mengenai trauma kehilangan akibat bencana banjir ini. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita bawa dua mangsa banjir lah. Dua-duanya nampak macam reda kan, tapi tak semua macam tu sebab ramai yang pertama kali terkesan. Yeah. Jadi kalau Datuk mungkin boleh berikan sedikit definisi ringkas berkenaan dengan trauma ni. Datuk, silakan. Okay, kalau kita bercakap tentang trauma, adalah istilah yang dalam kesihatan mental dipanggil post-traumatic stress disorder ataupun kecelaruan tekanan selepas episod-episod yang dilalui. Dan episod-episod ini selalunya episod-episod yang melibatkan perasaan, emosi dan juga yang menyebabkan kita kehilangan. Sama ada kita kehilangan harta benda ataupun orang yang kita kasihi, ataupun kita melalui satu pengalaman pahit dan kita terlepas daripada pengalaman itu dan kita masih lagi dapat meneruskan kehidupan. Tetapi macam mana pun pengalaman-pengalaman lampau boleh juga datang kembali kepada kita sekiranya kita dapat uruskan dengan baik. Kalau kita merujuk pada dua sahabat kita yang jadi mangsa tadi, memanglah kita nampak macam dari Abby kita nak buat macam mana. Betul lah, memang beliau pada ketika ini barangkali beliau begitu kuat dengan emosinya sendiri dan dia pun dah dapat merancang apa nak buat. Tetapi ada juga yang setengahnya daripada sahabat kita yang tak tahu nak buat apa. Dia jadi panik, merasa kehilangan dan di mana dia nak mengadu dan apa nak buat dengan tanggungan-tanggungan yang ada pada diri dia misalnya kan. Hari ini tadi kita melihat secara langsung pengalaman dua orang. Tapi kita ada ramai lagi di luar sana di serata Malaysia lah. Kalau tidak seluruh Malaysia pun kita boleh spot tempat-tempat utama di Negeri Pahang, di Sepang, di Dengkil, di Shah Alam. Tentulah seperti satu syok lah untuk orang-orang di Shah Alam kerana tak pernah jadi macam tu. Tiba-tiba berlaku tak sempat nak lakukan apa pun. Jadi yang ini di mana kita katakan tentulah ada isu-isu post-traumatic ini, trauma ini kerana kalau dia tidak mendapat sokongan yang secukupnya. Sebab itulah kita kata apabila kita berhadapan dengan isu ini, perkara yang pertama sekali yang kita perlu fikirkan dengan segera ialah action oriented. Mana bantuan segera. Bantuan segera ni perlu kerana memang diperlukan segera. Jadi dengan apa yang berlaku kita dengar sana sini dan sebagainya, ada kemarahan, kehilangan sabar dan sebagainya sebab dia memerlukan sesuatu dan tak dapat. Dan pada siapa dia nak dapatkan bantuan itu? Jadi alhamdulillah sekarang ni kita dah ada banyak jugalah yang telah pun keluar membantu dan sebab itu kita sarankan mana-mana NGO yang ingin membantu, do it fast. Jangan baru nak mesyuarat, mengadakan majlis, merasmikan. So kalau tak payah terus pergi. Tak payahlah nak buat seremonial, nak bergerak ke mana-mana. Action oriented. Sebab kita berada dalam disaster dan orang memerlukan pertolongan dan pertolongan yang perlu diberikan ialah tentunya bila berlaku disaster ataupun perkara musibah seperti ini ialah pertolongan asas, basic needs. Ini merupakan keperluan universal. Mana-mana juga di seluruh dunia pun kalau kita berhadapan kita kena lihat keperluan asas dia.
kita tahu makan minum ya, tetapi lebih pada itu ialah perlindungan ya, di mana dia mesti diberi perlindungan yang selamat maksudnya. Boleh juga berlindung di bawah pokok tapi dia tak selamat. Jadi masih lagi menimbulkan kebimbangan dan juga kerisauan. Tetapi tempat yang selamat, kemudian diberikan makan minum. Lepas tu kita lihat pula keperluan-keperluan lain, sakit, demam dan sebagainya. So ada juga antara mangsa-mangsa kita tu yang memerlukan perubatan segera. Ada yang nak bersalin lah, ada yang sakit, ada yang ada yang COVID lah, macam-macam. Dan kita pula ditakdirkan berhadapan dengan dua perkara besar. Musibah banjir, kemudian kita juga kena jaga SOP dan sebagainya. Kadang-kala SOP tidak menjadi pilihan utama lagi dah. Kerana what is more important is to survive. Kan? Betul. Jadi antara itu, and we cannot blame them. Ya? Ini merupakan keadaan yang akan berlaku. Apa yang boleh kita buat yang kita tidak terlibat, yang kita tidak terkesan, mestilah kita segera, paling tidak dalam hati kita mesti ada niat untuk membantu. Orang kata sedikit tanda ingat, banyak kan ada. Tetapi saya selalu menyarankan supaya kita mesti mengamalkan sifat rahmah ini, kindness. Sebab itulah satu ketika kami Persatuan Kaunsil Malaysia, kita membawa tema rahmah, kindness to all. Dan pada ketika ini kita mesti membantu. Dan macam mana pun, saya menyerulah kepada semua yang tidak terlibat sama ada yang terlibat, kita sama-sama melihat perkara ini. Dan saya yakin sekarang ini pun kita nampak ramai yang telah pun mula keluar. Ada sukarelawan here and there, pelajar ke siapa-siapa. Ini merupakan satu elemen unity dalam kita susah. Negara kita susah, rakyat kita susah, kita bantu. Dan kita cubalah ketepikan perbezaan-perbezaan yang lain yang boleh mengundang buruk sangka dan syakwa sangka. Kita fokus kepada bantuan yang perlu diberikan. Jadi ini trauma ni dia ada banyak simptom dia yang boleh kita lihat kemudian. Dan tak semestinya semua simptom itu berlaku pada satu masa. So antara simptom yang boleh kita ni misalnya ada sakit, physical pain, macam sakit badan sendiri, sakit kepala, headache, ataupun migraine. Tak pernah ada migraine tiba-tiba. Kerana memikirkan tentang kesusahan-kesusahan. Sebab you rasa risau, you rasa bagaimana nak selesaikan. Hanya you yang tahu, tanggungjawab dia. You boleh cakap dengan siapa-siapa pun. Tetapi sebab itulah bila kita memberi bantuan, kita kena semak ini semua ni. Dan ada orang dia rasa mengaibkan diri dia sendiri nak cerita semua benda, segala hutang yang aku ada kan. Tetapi mau tak mau dia mesti selesaikan tanggungjawab dia. Dan untuk menyelesaikan ada banyak pula halangannya, ada banyak pula kemampuan-kemampuan yang tak mampu yang dilakukan. Jadi sebab itulah we need to address dia punya emotion, dia punya psychological state dia, kesejahteraan mental dia. Yang kedua mungkin saya kongsi sikit je lah, banyak trauma punya symptom. Ada elemen of withdrawal, mengundurkan diri daripada macam-macam dia lah lepas ni. Senyap, sunyi je. Kalau misalnya dia rasa tak mau lagi macam orang, sebabnya dengan keadaan yang begini dia rasa tak tertanggung lagi dah. Ataupun ada juga yang akan melalui avoidance, mengelakkan. Ada yang nampak sungai tak nak pergi dah, sebab dia rasa fobia lah. Bila dengar hujannya mula menggelabah. Jadi yang ini kita panggil berada pada tahap yang lebih teruk. Tapi insya-Allah dengan adanya sokongan orang yang terdekat is very important. Yang keduanya sokongan daripada sahabat-sahabat, sahabat anda. So saya dengar tadi ada kawan-kawan kita yang kena kan. So we keep giving the support. Jangan henti walaupun dia dah berlaku 2 minggu, 3 minggu, kita terus memberikan sokongan. Yang ketiganya sokongan community lah yang sama-sama. So hari ini kita nampak komuniti kita agak kuat. Kalau kita lihat dulu masyarakat kita susah nak makan minum waktu COVID keluar bendera putih white flag ramai je orang membantu sampai keluarkan app pula tengok dekat mana. Malu nak bagi tahu orang kita susah, tak ada duit tak apa, bagi tahu kita pergi. So elemen kindness ni dah ada dan kita perlu terus semarakkan semangat rahmah ni untuk membantu antara satu sama lain. Sama ada yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang sederhana. I think ini satu perkara yang perlu kita recognize. Kita mesti iktirafkan keupayaan rakyat Malaysia dalam kita susah, kita masih mampu memberi bantuan. Sama ada wang ringgit ataupun in kind ataupun dengan tenaga. Jadi
kami Persatuan Kaunseling Malaysia menyediakan care line dan banyak lagi lah persatuan-persatuan yang bersifat professional helping ni menyediakan care line untuk mereka yang memerlukan bantuan lanjutan. Tapi untuk sekarang ini kita fokus kepada keperluan asas. Tempat tinggal dia, makan minum dia, keselamatannya. Selesai yang itu, baru kita lihat yang lain. Datuk, kalau kita lihat trauma ini mungkin dia akan lebih teruk terhadap individu yang mungkin tidak mempunyai pengalaman menjadi mangsa banjir, yang tidak mempunyai persiapan yang mencukupi untuk menghadapi banjir dan sebagainya. Jadi bagaimana pada pandangan Datuk? Orang kata persiapan sebelum menghadapi sebarang bencana itu penting, tanpa mengharapkan komuniti sekitar ataupun mana-mana pihak yang berkaitan untuk ialah menyediakan diri sendiri dan keluarga menghadapi sebarang bencana. Betul lah. Kalau kita lihat ada juga laporan lah yang mempersoalkan apa yang kita lakukan sebenarnya dari segi persediaan. Dan betul juga lah kata Allah bisa tegal biasa. Sebab dia biasa kena. Jadi okeylah boleh manage. Kalau kita lihat orang di Pantai Timur misalnya kan mereka tiap-tiap tahun berhadapan dengan banjir. Jadi air naik silah sikit lagi kan. Bila agak mungkin ketujuh bungkus semua benda. Kawan saya di Kemaman dia kata tak apa, bungkus semua segala penting plastik. Lepas air banjir keluar balik semula. Jadi dia dah boleh manage keadaan banjir. Satu lagi rumah dia tinggi kat KL-nya. Tapi sebab kita ni tidak berada dalam satu situasi dan mungkin juga kita tidak kita take for granted dengan apa yang ada lah. Takkan kenalah kalau setakat ini. Sekali perubahan cuaca dan juga dengan keadaan barangkali pembangunan yang begitu rancak macam mana pun akan, kerana pembangunan ini berlaku bukannya pada saya lah, walaupun kita kata pembangunan negara kita, adakah dia betul-betul sinkronis dari segi developer A, developer B, developer C untuk memastikan ke mana perginya akhir ini, bagaimana kita menyalurkan. Sebab saya rasa terkesan juga apabila saya kebetulan diberi peluang untuk mempengurusikan satu pusat ahli lembaga pelawat, pusat rawatan dan pemulihan dadah di Sepang. Kami juga kena tahu so kita terpaksa pindahkan anak-anak kita yang kita bantu untuk dipulihkan itu ke pusat yang lain. Kemudian rumah staf kita habis tenggelam. Jadi itu juga merupakan satu perkara yang kita dah tahu. Jadi maknanya kalaulah kita memang duduk tempat tu akan menyebabkan kita kerugian sepanjang tahun, saban tahun kita akan kerugian. I think it's time for us to make a decision, buat keputusan untuk tidak berada di situ lagi. Sebabnya letih kita bekerja sepanjang tahun mencari rezeki, tiba banjir habis. Mana kita berhutang lagi, beli lagi kan? Beli lagi. Itulah situasi yang sangat mencabar, sedih Datuk. Ada yang menganggap situasi ini bagai jatuh ditimpa tangga. Ada yang menganggap mereka perlu memulakan kehidupan mereka bermula dari bawah Datuk sebab kehilangan harta benda sebenarnya. Apapun Datuk, kami ingin mengucapkan terima kasih atas perkongsian dan juga kata-kata semangat bagaimana peranan kita sebagai komuniti sangat penting untuk menyokong masyarakat ataupun bangsa-bangsa banjir yang terkesan pada ketika ini. Datuk, ini saja kesempatan kita ada untuk berkongsi berkenaan dengan topik banjir ini. Mungkin memerlukan masa lebih panjang untuk kita berdiskusi dengan lebih lanjut. Terima kasih Datuk semasa hari ini. Itu saja topik yang sempat kita kupas, bincang dan juga bawakan untuk anda menerusi siaran Selamat Pagi Malaysia hari ini. Semoga semuanya dapat memberi manfaat dan juga pengajaran untuk semua penonton Selamat Pagi Malaysia. Dan sudah pasti kami mendoakan kepada seluruh keluarga Malaysia, khususnya bagi anda yang terjejas terkesan akibat bencana banjir ini. Kami doakan semoga anda diberikan kekuatan dan ketabahan dalam mengharungi bencana yang di luar jangka ini. Semoga anda semua juga dipermudahkan segala urusan. InsyaAllah semua keluarga Malaysia akan membantu anda, akan memberi sokongan kepada anda untuk terus maju. Saya Syuhaida Arifin dan saya Munawar Azmi, mewakili kru penerbitan Selamat Pagi Malaysia, mengucapkan ribuan terima kasih kerana setia bersama kami sehingga ke penghujung rancangan. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum.